Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Kalau betul sayangkan bini, berlembutlah ke atasnya. Kalau betul sayangkan Nabi, berselawatlah kita ke atasnya. Jadi sebelum kita nak meneruskan program pada pagi ini, jom sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada sahabat kita, kepada kita semua yang ada urusan hari ini dipermudahkan. Yang ada hajat, moga-moga Allah tunaikan, dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sempena dengan Ramadan, bulan mulia ini, pada pagi ini kita nak bincangkan, kita nak berbicara tentang satu tajuk yang sangat perlu kita ambil tahu, iaitu berkenaan tarawih dan qiyamul lail. Bersama dengan guru kita, tak lain tak bukan orang yang handsome dan comel seperti saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Abu Bakar pula. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dah tunggal langgang tadi. Tu Ustaz. Sebab tadi sebut tu handsome lebih kurang tu. Itu pasal tu. Sepatutnya lebih sikit. Alhamdulillah, lebih sikit Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Sama-sama, insya-Allah. Baik. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang tajuk kita iaitu tarawih dan juga qiyamul lail. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk mukaddimah, eloklah kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita. Kalau kita perhatikan semalam, kes baharu yang dicatatkan sebanyak 2,148 kes, kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 1,259 kes, dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 10 kes, dan jumlah kes aktif dicatatkan sebanyak 17,575 kes. Jadi menunjukkan di sini yang kita masih lagi belum menang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan duduk di rumah, #kita jaga kita. Jadi tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk mukaddimah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita nak mula majlis, mari kita sama-sama berdoa sikit kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa waktu pagi. Dan juga kita nak doa supaya Allah jauhkan kita ni daripada musibah dan wabak ni sedang berlaku sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabarka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah.
dalam Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan dan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamul Lail. Salih alaihi Muhammad. Qiyamul Lail. Dan tarawih itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu daripada amalan berqiyamul lail. Sesuai dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menyebutkan bahawa siapa yang menghidupkan, man qama, bangun ini pada malam hari, qama ramadanan, pada malam Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah SWT, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam mensyarahkan hadis ini, menyebutkan bahawa yang disebutkan oleh Nabi SAW, man qama, siapa yang menghidupkan itu, qam itu bermaksud solat tarawih. Manakala sebagian ulama yang lain menyatakan bahawa tidak terhad kepada solat tarawih sahaja, tetapi semua amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan, pada sebelah malam dalam bulan Ramadan, dengan dua syarat, iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah, maka dia menjadi penyebab penghapusan kepada dosa-dosa kita seluruhnya yang sebelum yang kita lakukan sebelum daripada itu. Qiyamul Lail diambil daripada bahasa Arab. Qiyam, dua patah perkataan, iaitu qiyam dan al-lail. Qiyam bermaksud diri, berdiri. Salat sama dengan maksud bangun ataupun kita menghidupkan. Al-lail maksud malam. Jadi amalan berqiyamul lail ini sangat-sangat dituntut dalam agama berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW yang menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat apabila kita bangun untuk berqiyamul lail. Sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Imam At-Tirmizi, sehampir-hampir seorang hamba ini kepada Tuhannya ialah pada sebahagian malam yang terakhir. Salih alaihi wasallam. Maka jika kamu berminat untuk menjadi salah seorang daripada orang yang mengingati Allah pada ketika tersebut, maka hendaklah kamu lakukan. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, hendaklah kamu berqiyamul lail. Sesungguhnya ia amalan orang soleh sebelum daripada kamu, amalan yang mendekatkan kamu kepada Tuhanmu, amalan yang menjadi penghapusan kesalahan dan pencegahan daripada dosa. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ni Nabi SAW cerita dekat kita dua hadis ni. Yang pertamanya, waktu qiyamul lail ini merupakan waktu yang Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Allah terlalu hampir dengan hamba dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya, Nabi SAW suruh kita berqiyamul lail sebab dia merupakan amalan soleh orang sebelum daripada kamu. Kalaulah kita kata kita nak jadi orang soleh, saya nak jadi baik Ustaz. Kalau nak jadi baik, qiyamul lail cerita dia. Saya nak jadi orang soleh Ustaz. Nak jadi orang soleh, qiyamul lail cerita dia. Saya nak selamat dekat kubur Ustaz. Nak selamat kat kubur, qiyamul lail cerita dia. Banyak kelebihan-kelebihan kita dapat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, tentang Allahumma salli alaihi Muhammad, mahu tak aku tunjukkan kepada kamu abwabil khair, pintu segala kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pintu segala kebaikan. Apa maksud pintu segala kebaikan ni? Di belakang pintu segala kebaikan ni ada semua benda-benda yang kita hajatkan, yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita nak Allahumma salli anak-anak yang soleh, kita nak keluarga yang bahagia, kita nak Allahumma salli apa saja. Apa yang kita nak dalam hidup kita, semua ada di belakang pintu segala kebaikan ni. Cara dia, salah satunya, ada 3 cara Nabi SAW ajar dekat kita dalam hadis tersebut. Salah satunya, salli alaihi Muhammad, ialah bangun, salli alaihi Muhammad, Salatul rajul fi jawfil lail. Solatnya seseorang itu pada sebahagian daripada malamnya. Tuan-tuan, subhanallah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang ketiga Nabi SAW sebutlah hadis ini apa dia ni? Amalan yang mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Kalau kita nak dekat dengan Tuhan kita, nak rasa nak dekat dengan Allah SWT, nak mengadu, nak meluahkan perasaan, nak Allah mendengar permintaan-permintaan kita, keluh kesah kita, apa yang ada dalam hati kita, maka inilah waktunya. Dan bukan sekadar itu, dia merupakan penghapusan kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan subhanallah, qiyamul lail juga dapat mencegah kita daripada melakukan dosa dan kemungkaran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fattahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79, Allah menyebut, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Sallallahu alaihi Muhammad, dengan kamu melakukan amalan sunat, bertahajud kepada Allah sebagai satu amalan tambahan bagi kamu. Semoga Allah membangkitkan dan menempatkan kamu di sisi Allah nanti di maqaman mahmuda.
Allah. Bangun dalam keadaan padang mahsyar yang penuh dengan kesusahan, kepayahan. Kita berdiri di tempat yang sama dengan begitu lama tempohnya, dengan tenggelam dalam peluh matahari tegak di atas kepala. Waktu tu kita sangat mengharapkan Allah memandang kita. Betul. Allah melihat kita. Bayangkan waktu tu Allah mengabaikan kita dan Allah tak pandang kita. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan harap Allah pandanglah aku, Allah lihatlah aku. Tapi macam mana keadaan kita ni yang penuh dengan dosa, yang penuh melakukan kemaksiatan, solat kita malas, ibadat kita malas, baca Quran kita malas. Adakah Allah nak pandang kita waktu tu? Yang kalau Allah tak pandang, maka keadaan kita sangatlah azab dan sangatlah teruk. Maka subhanallah, ada orang yang dipandang oleh Allah. Ada orang yang diletakkan satu tempat yang istimewa. Namanya Maqaman Mahmuda. Siapa yang mendapat Maqam Al-Mahmuda ni? Orang-orang yang sebahagian daripada malam dia bangun untuk mengerjakan amalan di sisi Allah dengan berqiyamul lail. Itulah sebab sedikit mukadimah kita, insya-Allah, yang di antara kelebihan-kelebihan kita berqiyamul lail, yang kita dituntut untuk kita melaksanakan qiyamul lail dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi sesuai dengan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan nanti oleh penonton kita ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tengok mukadimah pun dah banyak isinya. Antara yang sempat saya catatkan ialah bila kita bangun malam ini, antara yang kita dapat, yang pertama Allah dekat dengan kita, yang kedua antara amalan orang soleh, yang ketiga dapat pintu kebaikan, yang keempat dihapuskan segala dosa, dan yang kelima mencegah kita daripada melakukan perkara mungkar. Baiklah, kita ada soalan pertama di pagi ini dari sahabat kita Aiman Aizuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah qiyam Ramadan itu termasuk solat tarawih, membaca Al-Quran, zikir, istighfar dan berdoa? Apakah hukum solat tarawih dan bagaimanakah qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Silakan Ustaz. Aiman Aizuddin nama, masya-Allah. Ustaz Ismail, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat kita yang menyaksikan melalui Facebook. Ya, betul. Salih ala Muhammad, #biar tahu jangan keliru. Jangan tinggal Ustaz. Ya? Jangan tinggal hashtag. Jangan tinggal hashtag tu, subhanallah. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Adakah qiyamul lail itu termasuk dengan, adakah tarawih itu sudah termasuk dengan qiyamul lail? Boleh tak, adakah disebut sebagai qiyamul lail kalau kita bangun tu kita tak solat tapi kita baca Quran, kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah SWT? Maka jawapannya ialah subhanallah Muhammad, tarawih itu sendiri sudah termasuk dalam qiyamul lail. Apa-apa sahaja amalan yang kita lakukan seusai daripada kita solat Muhammad, solat Isya Muhammad, maka dia sudah dikira sebagai qiyamul lail. Kita boleh melaksanakan solat, kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat pada Nabi SAW, bahkan memperbanyakkan doa yang kita lakukan pada hujung-hujung malam, pada sebahagian daripada malam, itu sudah dikira sebagai qiyamul lail di sisi Allah SWT. Bahkan apabila kita solat Isya berjemaah dan subuh berjemaah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang sangat masyhur, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Nabi SAW menyebut man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah atau kama qala Rasul SAW. Siapa yang solat Isya secara berjemaah, solat Isya secara berjemaah, maka ganjaran pahala baginya seumpama dia melaksanakan qiyamul lail, dia berqiyamul lail separuh daripada malam. Allah. Kalau separuh malam ni daripada pukul 12 malam tu sampai subuh, ya, non stop. Tengah-tengah malam tu bangun mayang baca Quran, zikir sampai bila ni? Sampai subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh buat dah macam tu. Nak Hakim selalu buat macam tu agaknya. Salli Muhammad. Jadi subhanallah, susah nak buat. Salli ala Muhammad. Tapi itulah ganjaran seorang yang solat Isya secara berjemaah. Dan man solat subha fi jama'at, siapa yang solat subuh secara berjemaah pula, maka pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Daripada maghrib tu non-stop ibadat sampai subuh, masya-Allah. Sudah pasti kita tak mampu untuk melakukannya. Tetapi subhanallah Ustaz Muhammad, itulah ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang solat subuh secara berjemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya tadi, seluruh daripada amal yang kita lakukan, termasuk yang lain selain daripada solat, itu juga dikira sebagai qiyamul lail, namun amalan seafdal amalan. Sallallahu alaihi ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu amali afdal? Apakah amal yang paling afdal sekali? Kita boleh bangun untuk baca Quran, kita boleh bangun untuk berzikir, kita boleh bangun untuk bertasbih, beristighfar. Boleh buat apa, boleh doa. Apakah amal yang paling afdal sekali? Kalau nak pilih satu benda itu nak buat. Maka kata Nabi SAW, solat.
Solat. Solat. So kalau kita nak option nak pilih, saya nak baca Quran ke Ustaz, saya nak zikir ke Ustaz, saya nak doa ke Ustaz, apakah amalan yang paling afdal sekali? Solat. Sebab apa solat paling afdal? Sebab semua yang ada dalam amalan-amalan itu semua terangkum dalam solat tu. Betul. Apa kita baca? Baca Quran ada dalam solat. Takbir ada dalam solat. Tahmid ada dalam solat. Tasbih ada dalam solat. Lagi apa? Selawat ada dalam solat. Doa ada dalam solat. Salih ala Muhammad. Jadi semua amalan-amalan tu dah terkandung dalam solat. Kalau kita solat, maka semua amalan itu indirectly telah kita lakukan. Subhanallah. Salih ala Muhammad. Ditanya pula nanti Salih Muhammad oleh sahabat kita tadi, Salih Muhammad, macam manakah amalan qiyamul lail dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk solat dalam qiyamul lail, ya masya-Allah, Nabi SAW berdiri sehingga bengkak-bengkak kaki dia. Sehingga bengkak kakinya. Kalau bengkak kaki ni, subhanallah, bukan berdiri 1 jam. Betul, Ustaz. 1 jam berdiri tak bengkak kaki lagi. Bengkak hati. Bengkak. Kita lah. Subhanallah, seorang sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak salah saya, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Bila Nabi SAW solat, dia cuba untuk ikut belakang Nabi SAW. Dan diceritakan oleh riwayat bagaimana Nabi SAW membaca selepas daripada Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah. Dia kata, habis surah Al-Baqarah ini dirokoklah kot. Rupanya tak rokok lagi. Lepas surah Al-Baqarah disambung lagi dengan surah berikutnya. Kemudian disambung lagi dengan surah berikutnya. Dan dikira-kira hampir 4 juzuk Nabi SAW berdiri pada rakaat. Dan Nabi SAW ingat bagaimana diceritakan dalam riwayat, bagaimana Nabi SAW bila membaca Al-Quran, dia bitartil. Bacaan dia satu. Bukan baca macam kita baca ni, Salih Muhammad. Masya-Allah. Kan subhanallah. Tuan-tuan boleh bayangkan hampir 4 juzuk Nabi SAW berdiri. Kemudian cerita oleh sahabat tadi bila Nabi SAW rokoknya hampir sama panjang dengan berdiri Nabi SAW. Yang tidaknya hampir sama panjang dengan berdiri tadi. Subhanallah. Panjangnya solat Nabi SAW sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah kamu ni subhanallah, Allah ampunkan dosa kamu sekarang, Allah ampunkan dosa kamu dulu, Allah ampunkan dosa kamu akan datang. Kenapakah kamu berdiri sedemikian rupa? Kata Nabi SAW, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Maka kalau nak cerita tentang bagaimana qiyamul lail Nabi SAW, begitulah keadaannya. Yang sudah pasti kita tidak mampu untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Kalau kita semayang dengan Tok Imam yang seperti Nabi, Ustaz, kita sambung di rumah solatnya. Jadi sambung jalan je. Sambung jalan je, Ustaz. Sebab itu lakukanlah segala amalan yang anda mampu lakukan dan yang terbaik ialah solat. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Dai Hakim dan Ustaz Jafar Abu Bakar. Ya, saya. Saya Rabizat Abu Bakar dari Turut Paling Magarang. Oh, silakan puan. Saya nak tanya, bagi perempuan yang uzur, okey. apakah amalan yang baru digantikan ketika dia dalam haid? Itu Baik, saja. itu saja ya. Itu saja. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar yang sudi buat panggilan kepada kita. Saya rasa ini mewakili semua perempuan lah ni. Okey. Yalah, orang perempuan kadang-kadang tak dapat nak beramal seperti lelaki, Ustaz, datang uzur dan sebagainya. Bagaimana, Ustaz? Allahu Rabbi, sedihnya masya-Allah. Sedihnya masuk-masuk. Apa dosa saya, Ustaz? Ya Allah, saya nak masuk Ramadan, nak sambut Ramadan macam orang lain, tiba-tiba datang haid pula. Tak ada dosa apa, masya-Allah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW waktu berjalan jauh semula daripada Madinah sampai ke Mekah untuk buat umrah, sampai di masuk saja Mekah, tiba-tiba kedatangan haid. Sedihlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, jalan jauhnya sampai nak pergi buat umrah dengan Nabi SAW, tiba-tiba kedatangan haid. Nabi SAW cerita ini adalah semak tanda kasih sayang Allah kepada seorang wanita. Subhanallah. Saya nak sebut dari Hakim dan semua sahabat-sahabat, orang paling banyak pahala sekali dalam bulan Ramadan ni muslimat lah. Betul. Orang paling banyak pahala ni dalam bulan Ramadan ni muslimat lah, subhanallah. Kalau maknya tak bangun untuk sahur, habis satu rumah tak bangun sahur. Betul, Ustaz. Bukan sekat satu rumah, jiran sebelah pun tak bangun juga. Dia punya kejut orang bangun sahur ni, subhanallah. Tuan-tuan, kalau saya kejut orang untuk bangun qiyamul lail, saya dapat pahala tumpang sekali lah. Orang puasa saya sediakan makan, saya tumpang dapat pahala sekali lah. Orang nak bersahur, saya sediakan makan. Ini kerja muslimat buat setiap hari. Betul. Dia kejut, abang bangun abang. Dia kejut abang dia. Abang jiran sebelah bangun. 3 rumah sebelah tu pun bangun sekali. Salih Muhammad. Hakim bangun, Hakim. Bukan anak dia Hakim seorang je bangun. Sekali je. Sekali je. Subhanallah. Salih Muhammad. Masya Allah, tuan-tuan nak cerita punya banyak pahala yang diperoleh oleh orang muslimat ni pada bulan-bulan Ramadan. Salih Muhammad. Maka tuan-tuan, salah satunya Salih Muhammad, tuan-tuan, cuma bila masalah sampainya waktu-waktu tertentu datang kedatangan haid.
Jadi bila kedatangan haid, puasanya tak boleh, baca Qurannya tak boleh, solatnya tak boleh, dia rasa sedih, subhanallah. Lalu apakah amalan-amalan yang boleh menggantikan? Tuan-tuan, bila kedatangan haid, ada beberapa amalan dia tak boleh lakukan. Tapi banyak amalan yang lain dia boleh lakukan. Antaranya ialah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Maksudnya antaranya ialah berzikir kepada Allah. Dia boleh bertasbih, dia boleh bertahmid, dia boleh bertahlil, dia boleh bertakbir. Dia boleh berselawat kepada Nabi SAW. Dia boleh memperbanyakkan doanya kepada Allah SWT. Angkat doa panjang-panjang. Apa yang dihajatkan, diminta kepada. Itu merupakan salah satu daripada ibadah yang dia boleh dilakukan ketika dia berqiyamul lail. Dia boleh memperbanyakkan sedekah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak senaraikan amalan yang dia boleh lakukan, terlalu banyak amalan yang mampu untuk dia lakukan, yang boleh dia lakukan sepanjang dia berqiyamul lail pada malam hari. Sambil masak dia tu. Itu juga ibadat kepada Allah SWT. Andai dia niat melakukan perkara itu untuk memperolehi pandangan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi banyak lagi amalan orang perempuan yang boleh kita lakukan, dan Ustaz tersebut antaranya zikir. Jadi bila sebut tentang zikir, kita nak berzikir seketika, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik tarawih dan qiyamul lail bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Kepada yang menonton melalui Facebook, jangan lupa seperti biasa, belanja kami dengan tekan butang like, komen semula apa yang telah Ustaz kongsikan, dan paling penting tekan butang share. Sharing is caring. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat kita Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah syarat tarawih dan qiyamul lail mestilah selepas daripada waktu isyak dan setelah kita menunaikan solat fardu isyak? Yang kedua, bagaimanakah cara mudah qiyamul lail bagi yang baru ingin belajar dan tidak biasa bangun malam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi ada dua soalan. Yang pertama tentang syarat dan yang kedua tentang petua Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli Muhammad. Terima kasih Mas Rifah yang bertanyakan kepada soalan. Masya Allah, Ustaz Syamad. Dan terima kasih juga semua sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook Live. Masya Allah, Ustaz Syamad. Saya nak minta nombor satunya, tolong macam sebut tadi lah, komen balik, kita komen balik. Betul. Saya selalu suggest dia orang untuk komen. Tak sebab apa? Sebab bila kita belajar ni, dia paling cantik kita mencatat. Kalau mampu untuk mencatat, bawa buku catat, itu bagus. Tapi masalahnya kita ni tak rajin pula nak bawa buku tu. Maka mungkin kita boleh gantikan dengan kita menaip kembali. Sebab di antara cara untuk kita menghazam ataupun menghafaz ilmu ialah dengan kita menulis. Betul. Kalau kita tak menulis, dia akan go with the flow je, dia lalu je. Tapi kalau kita menulis, dia akan kita nak capture, kita nak ingat. Sebab tu komen tu penting. Salih Semat. Allahumma salli. Yang keduanya saya nak minta kita kongsikan juga live kita tu sebab nak bagi orang lain pun tumpang manfaat ilmu. Mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan. Tidak dikurangkan walaupun sedikit, Nabi SAW sebut. Maka subhanallah saya semat tuan-tuan, Allahumma salli semat. Yang pertamanya tuan-tuan tadi tentang waktu. Ya. Betul ke tarawih itu lepas solat isyak, lepas waktu isyak? Kalau lepas waktu isyak dah masuk waktu subuh, sahabat. Maksudnya selepas solat isyak yang kita lakukan. Selagi kita tak solat isyak, lagi itu tak masuk waktu solat tarawih untuk kita. Itu kena ingat elok. Salih alaihi wasallam. Orang dah solat isyak dah, kita tak solat isyak lagi. Kita baru duduk sibuk selesaikan kita punya kedai-kedai apa makan kita punya solat isyak kan, orang buka puasa kat kedai kita tengok siap-siap pukul 11 tak solat isyak lagi. Tengok orang solat tarawih, kita pun nak tumpang solat tarawih sekali, tak boleh lagi sebab belum masuk waktu solat tarawih untuk kita yang belum selesai solat
Isyak. Jadi untuk kita buat solat tarawih dan untuk kita berqiyamul lail, kita kena solat isyak untuk kita dulu. Solat Jumaat itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, macam mana tips dia? Ada dua keadaan, dua cara untuk kita buat solat Jumaat. Yang pertamanya, subhanallah, ambil sedikit waktu sebelum daripada subuh. Ini tak semestinya tarawih. Tak semestinya tarawih. Solat Jumaat, qiyamul lail. Ambil sikit waktu. Kalaulah tuan-tuan biasa bangun pada waktu subuh, kita akan solat subuh. Kita akan bangun untuk solat subuh. Ambil 15 minit, 20 minit je sebelum azan subuh. Kalau azan subuh pukul 5.58 sekarang, katalah pukul 6. Tuan-tuan bangunlah pukul 5.45. Ini cerita kalau bukan Ramadan lah. 5.45, ambil 15 minit je sebelum daripada masuk waktu subuh, tuan-tuan angkat takbir solat 2 rakaat tahajud. Kita mulakan dengan yang ringan macam tu dulu. 2 rakaat je, tak payah banyak-banyak. 2 rakaat je dulu. Rakaat pertama baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad. Saya Jumaat. Itu cuba konstankan, cuba untuk kita konsistenkan amalan tersebut. Setiap hari tak payah banyak, 2 rakaat saja yang kita biasakan. Tambah-tambah time sekarang ni time kita bangun bersahur. Maka subhanallah, saya nak ajak tuan-tuan, bila kita bangun sahur kita kena makan. Jangan bangun sahur tak makan. Tasahharu fa inna fi suhur barakah, kata Nabi SAW. Bersahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu ada barakahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pada makanan itu ada barakah, pada waktu itu ada barakah. Makan. Cuma masalahnya bila kita bangun pada waktu itu, kita tak boleh nak makan. Dah muka macam kena tinju. Macam tu, tak boleh nak buka mata sebagainya. Maka macam mana caranya untuk kita makan? Nabi SAW ajar dekat kita satu adab bila kita bangun daripada tidur. Nabi SAW cerita, sungguhnya Allahumma salli Muhammad, syaitan ini dia ikat kita dengan 3 ikat setiap kali kita tidur. Dan tiap pada ikatan itu ditiupkan oleh syaitan, dan syaitan itu kata pada kita, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Bahasa kita mudah-mudah dia cakap macam mana? Awal lagi tidak loh. Tidak loh. Jadi subhanallah, dalam sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kata apa? Bila kamu bangun, kamu sebut nama Allah. Fadhkurullah in halat uqdatun, maka turunkan satu ikat. Kemudian kamu berwuduk, maka turunkan satu ikat lagi. Kemudian kamu solat, maka turunkan seluruh ikatan. Dan pada kisah tersebut, kamu akan bangun dalam keadaan segar dan cergas. Seandainya tidak, kamu bangun dalam keadaan letih dan malas. Rupanya kunci dia sebelum sahur, bangun tahajud dulu. 2 rakaat dulu. Yang nak masak, bangun solat dulu. Yang nak makan, bangun solat dulu. Itu adab dia. Bila kita bangun, kita segar, cergas, baru kita dapat makan dengan sempurna. Betul. Maka dia merupakan training kita dalam bulan Ramadan ni, untuk kita sebelum daripada kita solat subuh, kita solat dulu 2 rakaat tahajud. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara dia macam mana? Secure, siap-siap qiyamul lail kita pada malam hari sebelum kita tidur. Macam mana tu Ustaz? Salih Ahmad, dengan kita melaksanakan solat witir sebelum tidur. Demikian dipesankan oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yang Abu Hurairah tak pernah tinggal dah, kata Abu Hurairah. Kekasihku yang Nabi SAW berpesan kepadaku dengan 3 pesanan yang aku tak tinggal dah, kata Abu Hurairah. Yang pertamanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad puasa 3 hari dalam sebulan. Yang keduanya Allahumma salli alaihi wasallam 2 rakaat duha. Yang ketiga an utiru qabla an arqud, solat witir sebelum aku tidur. Maka kata Abu Hurairah, aku tak pernah tinggal dah. Salah satu amalan Nabi SAW tak pernah tinggal ialah solat witir. Maka apa yang kita boleh buat setiap malam selepas daripada solat isyak, sama ada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tolong jangan tinggal solat witir. Solat witir 2 campur 1 ke, solat semak. Kalau kelang kabut rasi-rasi sangat, mungkin buat 1 rakaat sahaja. Tapi jangan duk maintain 1 ni saja, dah hukumnya makruh. Solat semak. Jadi kita istiqamah untuk solat witir, sebab solat witir itu sendiri merupakan salah satu daripada qiyamul lail. Dia pernah tinggal tak qiyamul lail? Alhamdulillah, semenjak 20 tahun, semenjak daripada tengok ustaz dulu ni, tak pernah tinggal dah qiyamul lail. Qiyamul lail tengok bangun lambat aja. Solat Jumaat tak, dia kata saya secure, siap-siap qiyamul lail saya dengan saya melaksanakan solat witir sebelum saya tidur pada setiap malam selama 20 tahun. Contohlah itu jawapan yang dia bagi 20 tahun akan datang. Jadi insya-Allah tuan-tuan solat Jumaat, maka itu dia antara tips dan cara dia sebagai permulaan kepada kita yang tak biasa lagi untuk bangun berqiyamul lail. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahan. Jadi yang pertama solat isyak dulu, yang kedua untuk petua tadi ambil sedikit masa sebelum subuh, dan solat witir siap-siap sebelum tidur. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi itu solat witir Ustaz ya. Solat witir sebelum tidur.
sekarang ni kadang kita sembahyang tarawih Ustaz. Ya. Kita teruskan je witir tu. Makna witir ni penutup ya Ustaz. Kalau tak salah saya lah. Kalau salah betulkanlah Ustaz. Jadi penutup. Jadi apabila dah tutup, boleh ke kita witir lagi sebelum kita tidur Ustaz? Itu soalan saya. Yang keduanya saya nak tanya. Yang ni kadang-kadang kita ni letih puasa Ustaz. Bila malam tu tarawih 8 rakaat tu pedang wujud dah Ustaz. Balik kan tidur lena nu sedar nu. Sedar tak sedar isteri kejut sampai 4 buah rumah boleh dengar tu baru bangun Ustaz. Jadi kadang-kadang payah nak bangun malam ni. Qiyamul Lail ni Ustaz bukannya mudah. Jadi kalau bolehlah bagaimana cara yang terbaik lah Ustaz untuk kita. Kita niat dah tapi terlena nak buat macam mana letih. Sedar tak sedar isteri pun menjerit baru dengarnya. Baru boleh sedarnya daripada tidur Ustaz. Jadi bagaimana cara kalau terbaiklah kaedah terbaik untuk kita. Bolehlah kita mulai sikit walaupun macam tak banyak mana pun boleh buat kata Ustaz tadi 2 rakaat pun jadilah. Jadi bagaimana cara terbaik, kaedah terbaik? Itu soalan saya Ustaz dan Nai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Saya suka kalau Tuan Omar call ni, suka mendengar bertanyakan soalan. Yang pertama Ustaz tentang bolehkah witir lagi? Yang kedua tentang petua ialah kadang-kadang kita letih, susah nak bangun malam. Bagaimana Ustaz? Baik, Allah muslimat. Tuan-tuan, yang pertamanya subhanallah, ingat dalam bulan Ramadan ada solat tarawih yang dilakukan secara berjemaah di masjid ataupun tuan-tuan yang solat tarawih di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana subhanallah susunan daripada solat tarawih ialah kita akan solat witir. Betul. Solat Jumaat. Dan saya nak pesan sangat-sangat kepada kita ni seolah bukan sekadar kita nak jaga solat tarawih, kita juga nak jaga solat witir. Saya nak minta sangat-sangat ni, janganlah subhanallah kita solat tarawih kadang-kadang sampai 8. Bukan sikit-sikit kita solat sampai 8 rakaat tu. Bukan biasa kita buat 8 tu. Sallallahu alaihi wasallam, kita biasa tak buat 8. Tapi hari itu kita boleh buat sampai 8. Itu bukan sikit, tu banyak. Betul. Apatah lagi yang boleh buat sampai 20 rakaat. Masya-Allah Ustaz Muhammad. Jaga sampai 20. Tapi bila sampai tu imam nak buat witir, kita balik. Tok bila tu penat je panggil as-salatu sunnatun witir. Asabakum as-salatu sunnatun apa ni Ustaz Ismat? Secara berjemaah kan dia jemput Ustaz Ismat. Ustaz Ismat panggil mailah solat berjemaah ni witir sama-sama dengan imam. Yang kita pula balik secara berjemaah. Ramai-ramai pekat balik. Pasal apa balik tuan-tuan Ustaz Ismat? Buatlah witir bersama dengan imam sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Lailatin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang berdiri bersama dengan imam, siapa yang solat dengan imam sehingga selesai imam tu, sampai imam tu selesai solat, maka akan ditulis baginya ganjaran orang yang berqiyamul lail semalaman, seumpama dia bersolat ataupun dia berqiyamul lail seluruh malam. Rugi tak kalau kita balik? Rugi sangat rugi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata subhanallah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya nak balik, dia kata pasal apa nak balik ni? Solat witir Raja Ustaz. Yalah solat witir, tapi tu kenapa? Bulan lain pun ada. Memanglah bulan lain pun ada, macamlah kamu duk buat bulan lain tu kan. Bulan lain pun kita tak buat, bulan Ramadan pun kita tak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Buatlah tuan-tuan bersama dengan imam. Ganjaran dia apa? Seperti kamu berqiyamul lail seluruh malam. Kalau kamu balik kamu tak buat dengan imam, kamu kehilangan fadilat ni. Kerugian sangat-sangat subhanallah. Dia kata tak apalah saya balik buat kat rumah. Tak, Nabi SAW suruh selesaikan dengan imam. Selesaikan dengan imam. Bagi habis dengan imam. Maka kita nak merebut ganjaran itu, maka kita duduklah solatlah bersama dengan imam sampai selesai dengan imam. Habis bagaimana nanti kalau saya nak bangun pula nanti berqiyamul lail, saya nak bangun pula bertahajud kepada Allah, kemudian nanti perlu tak saya buka balik dan saya tutup balik tarawih witir saya tu? Okey, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, tak perlu lagi diulang berdalilkan kepada perkataan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir yang dilakukan pada satu malam. Kita dah buat dah malam tadi, maka tak perlu diulang lagi pada waktu paginya. Pendapat yang kedua, sebahagian daripada ulama boleh dibuka kemudian ditutup balik dengan witir di hujung daripada solat yang kita lakukan pada sebelah pagi itu. Tuan-tuan boleh berpegang dengan kedua-dua pendapat tersebut. Salli ala sayyidina, maka tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina, itulah yang boleh kita bincangkan. Jadi yang saya nak minta tuan-tuan, tolong jangan tinggal sunat witir bersama dengan imam. Jadikan kelaziman kepada kita sebab rugi sangat.
Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang keduanya soalan macam mana cara tips yang mungkin. Saya nak ajak macam yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, berapa tips, berapa teknik untuk memudahkan kita supaya untuk kita berqiyamul lail. Imam Ghazali susun dekat kita. Imam Ghazali pun reti dah kita ni memang jenis. Semua kalau utara disebut balok liat. Balok liat malas lah subhanallah. Kata balok tu apa Ustaz? Malas sangat. Kalau malas sangat dia panggil balok liat. Liat. Liat malas dah bangun. Masya-Allah Ustaz Ahmad. Tuan-tuan, Allah Ustaz Ahmad. Yang pertamanya, Salih Ahmad kena kurangkan makan. Insya-Allah bulan Ramadan ni kita banyak kurang makan lah. Makan lewat-lewat malam menyebabkan kita susah nak bangun waktu qiyamul lail. Yang kedua, Salih Muhammad, kurangkan kerja-kerja berat menyebabkan badan menjadi letih dan tak mampu untuk bangun pada malam hari. Kalau kita terlalu kuat kerja kita, berat kerja kita menyebabkan kita memang kita keletihan dan kita susah untuk bangun. Yang ketiga, hendaklah yang ni dia panggil apa ni? Sahur untuk qiyamul lail. Kalau sahur ni makan pagi-pagi untuk puasa, ada sahur untuk qiyamul lail. Apakah sahur untuk qiyamul lail? Namanya khailullah. Tidur tengah hari. Tu. Tidur waktu tengah hari itu merupakan seumpama sahur untuk puasa. Jadi kalau tuan-tuan yang tidur tengah hari tu sekejap tu, ambil dia panggil 20 minutes, 20 minit sebelum. Sekejap je. Kita kalau tidur tu pakai dekat asar baru bangun masalah. Masalah tu. Itu amal yang dilakukan Nabi SAW. Yang keempat, elakkan daripada melakukan dosa. Yang ni paling penting sekali. Sebab di antara benda yang menjadi penyebab seorang itu susah untuk berqiyamul lail sebab dosa. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala disebut, aku tidak dapat berqiyamul lail selama 5 bulan disebabkan dosa yang aku lakukan. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan bukan. Kadang-kadang muslimat bangun awal, pukul 4 pagi, 3 pagi bangun dah. 2 jam, 3 jam sebelum daripada subuh bangun untuk masaklah, siap makanan. Saya semua kejut anak apa semua makan pakai hidang. 2 jam, 3 jam dia boleh bertungkus lumus, berpeluh-peluh dekat dapur tapi tak boleh nak solat 2 rakaat. Kenapa? Tanya soalan. Tanya diri kita. Kenapa kita boleh buat macam-macam tapi kita tak boleh nak solat 2 rakaat? Sebab Allah SWT bukan nak bangun untuk qiyamul lail itu dengan Allah SWT kuatnya tubuh badan. Saya tetapi kadang-kadang dosa yang menyebabkan susahnya kita untuk qiyamul lail. Jaga daripada dosa, mudah-mudahan insya-Allah mudah untuk kita bangun berqiyamul lail. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian. Jadi sama-sama kita amalkan. Yang pertama, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan kerja berat. Yang ketiga, tidur tengah hari. Dan keempat, elak daripada melakukan dosa. Kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik tarawih dan qiyamul lail bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Saya sempat melihat seketika di Facebook kita, alhamdulillah Ustaz, sudah ada 1.9k like, sudah ada 1.8k komen dan sudah ada 4.4k share. Jadi saya doakan kepada mereka yang dah like, komen dan share ini dilipat kali gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anda yang belum like, belum share, tekan sekarang, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah. Baiklah, soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Rahimah Sa'ud bertanya, Assalamualaikum Ustaz Jafri, Da'i Hakim dan petugas TU. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kita boleh mendidik diri menyedari bahawa kita tidak perlu bersikap tergopoh-gapah dalam mendirikan solat tarawih kerana kita sepatutnya bersenang-senang dan rileks ketika menunaikannya? Dan adakah terdapat perbezaan dalam melakukan qiyamul lail pada bulan puasa dengan pada bulan-bulan lain? Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih atas soalan daripada Rahimah Sa'ud. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Rahimah Sa'ud. Saya cuma atas soalan yang sangat baik tu, masya-Allah. Saya cuma yang ni yang kita duk tengok kan. Viral pula video sekarang ni, subhanallah saya cuma. Betul. So, dia pun buat solat 20 rakaat 7 minit. Masya-Allah. Allahu akbar. Amin. Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Bayangkan makcik kat belakang tu, masya-Allah. Dia barulah nak turun, Allahu akbar.
Sami Allah. Baru nak bangun je rakaat kedua, Allah rokok pula dah. Dia kata Masya Allah. Habis 20 rakaat pakai gas. Orang tu penat Masya Allah. Relax lah tuan-tuan. Nama solat pun, nama solat Asmat diambil daripada perkataan ar-rahah. Rehat. Ustaz Syed makna tarwihah, rehat di antara dua solat. Maka subhanallah saya dan sepatutnya solat-solat tarawih ini dilaksanakan secara istirahat. Betul. Kita merehatkan diri kita dengan solat. Solat Jumaat. Seharian kita berpuasa, perut kita lapar. Solat Muhammad. Kemudian pula tuan-tuan Ustaz Jumaat seharian dah lapar. Kemudian kita berbuka puasa. Bila kita buka puasa, kita makan, perut kita terkejut sikit. Solat Jumaat tuan-tuan. Kemudian lepas daripada tu kita nak solat. Solat kita ni relax aja. Solat Muhammad. Dan subhanallah solat Muhammad diajarkan kepada kita dalam keadaan kita solat tarawih itu baca surah yang agak panjang. Panjang solat Jumaat. Namun kalau dia seorang imam, dia kena perhati juga makmum di belakang dia. Dia kena bijaklah imam ni. Tengok ada makmum yang sakit, makmum yang tak sihat, makmum yang tua, orang tua sebagainya. Solat Jumaat ada orang mungkin rushing dan sebagainya. Imam ni kena main peranan. Mungkin baca tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek solat Jumaat. Yang pentingnya bila kita solat tarawih ialah solat yang rehat-rehat. Solat Jumaat, bacaan yang teratur, tak terlalu laju. Allahumma salli Jumaat. Jaga tomat ninah kita, jaga rukun-rukun, jaga makhraj dan sebutan dalam solat Jumaat. Kemudian kita bagi salam, kemudian diajarkan pula oleh alim ulama kita untuk berzikir, untuk berselawat, untuk bertasbih, bertahmid, berdoa in between tu. Betul. Kalau zaman Imam Malik rahimahullah taala apa yang jadi? Zaman Imam Malik solat Jumaat, depa selepas 4 rakaat istirahatnya, selepas 4 rakaat depa tawaf. Solat Jumaat. Habis 4 rakaat zaman Imam Malik, tawaf. Kemudian sambung lagi 4 rakaat, tawaf. Sambung lagi 4 rakaat, tawaf. Setiap sampai habis 20 rakaat itu diselang di antara 4 itu dengan tawaf. Dia panggil istirahat itu dengan tawaf. Hebat zaman Imam Malik rahimahullah taala. Lalu subhanallah sampai berita ni kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah tak boleh nak tawaf. Ya. Tak boleh nak tawaf. Cemburu depa ni. Depa kata, bestlah orang dekat Mekah tu. Orang Mekah ada Kaabah, depa boleh tawaf, berhenti 4 tawaf. Kami ni subhanallah salli ala Muhammad tak boleh nak tawaf. Sebab apa? Sebab tak ada Kaabah, tak ada ni. Habis nak buat macam mana? Bincang-bincang. Apa kata kalau kita gantikan tawaf, kita challenge orang Mekah dengan tawaf, kita solat tambah 4 rakaat lagi. Jadi 4 kita tambah 4. 4 kita tambah 4 lagi. 4 tambah. Total up 36 rakaat. Subhanallah. Kalau kita waktu duduk di Madinah, kita kata apa? Nasib baik tak duduk Mekah. Kalau boleh nak lagi pendek kan. Tapi sebab sebenarnya solat itu istirahat. Rehat. Maka kita kena faham konsep daripada tarawih. Tarawih bermaksud rehat. Ya, maka sepatutnya kita merehatkan diri kita dengan solat ketika kita bertarawih. Soalan yang kedua tadi ni, solat ala Jumaat. Ditanyakan, ada beza tak amalan qiyamul lail dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan? Ya, ada beza. Perbezaan di antaranya ialah disebabkan oleh keberkatan Ramadan itu sendiri. Dan riwayat menyebutkan bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, amalan-amalan fardu kita digandakan oleh Allah, amalan-amalan sunat kita digandakan oleh Allah berbanding dengan amalan-amalan kita pada bulan yang lain. Maka subhanallah untuk kita mengejar kelebihan-kelebihan ini, maka subhanallah kita perbanyakkan amalan-amalan sunat, bukan usalli Jumaat, amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan terutamanya pada waktu-waktu qiyamul lail ini, sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk 10 akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kencang, ikat kencang kain dia. Saya cuma duduk i'tikaf dalam masjid, memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika berada di malam-malam dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Orang utara kata pulun Ustaz Pulun habis di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ni Nur Hayati Ismail. Ya, silakan. Kak Iyad, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya dalam solat witir, Kak Iyad memang tunggu apa imam baca surah Al-A'la tu. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la tu. Kak Iyad memang suka surah tu. So Kak Iyad nak tanya, apa fadilat ketika solat witir imam suka pilih surah tu? Dan selepas 4 rakaat kita semayang, biasanya imam akan baca doa dan kemudian kita sambung solat lagi. Jadi Kak Iyad nak Ustaz terangkan tentang doa tu lah. Dan kedua-duanya sekali. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iyad kita yang sudi buat panggilan kepada kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Iyad sudi untuk telefon. Masya-Allah Ustaz Jumaat tuan-tuan, dan saya yakin ramai lagi sahabat-sahabat kita yang cuba berusaha untuk menelefon tanyalah Ustaz ni. Masya-Allah Ustaz Jumaat, dan saya
merasa sangat terharu dengan apa, dengan sokongan sentiasa diberikan oleh sahabat-sahabat kita sallallahu alaihi Muhammad. Antara punya peminat-peminat Da'i Hakim, masya-Allah, yang istiqamah bila tengok jadi hakim nak jadi dai ni, masya-Allah semua orang akan berebut untuk tengok pada hari ni. Tentang Allahumma salli ala Muhammad, masya-Allah Ustaz Syamad. Yang pertama tentang surah Al-A'la yang dibaca oleh imam pada waktu solat Allahumma salli witir. Allahumma salli. Tuan-tuan, ulama-ulama telah menyusun kepada kita kaifiat bila kita melakukan Allahumma salli solat. Dia panggil apa Allahumma salli dan sebab kita ni kalau tak diajar kepada kita, kita tak tahu nak buat apa. Betul. Maka ulama tu kata, nak zikir banyak mana? Nabi SAW tak sebut banyak mana. Buatlah banyak ni. Dengan sebut jumlah tu, maka kita akan terdorong untuk buat. Betul. Sebab kita ni kata, buatlah banyak. Ialah banyak mana? Buatlah banyak-banyak. Pakai tak buat langsung kita ni. Macam tu. Jadi maksudnya, nak baca surah apa? Baca surah apa? Tak tahu nak baca surah apa? Tak payah baca lah. Kita ni, maka ulama buat apa kat kita? Ulama tolong susun kat kita, disebut sebagai kaifiat. Bagaimana cara untuk buat dan apakah surah yang nak kita baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka salah satu daripada kaifiat bila kita membaca surah, kita melaksanakan sunat witir, ialah pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la ataupun surah Sabbihisma rabbikal a'la tu. Tapi kalau tak hafaz, Ustaz, boleh tak saya baca surah yang lain? Boleh saja. Boleh. Nak baca surah apa, Ustaz? Surah apa yang kamu tahu? Saya tahu, saya sangat alim surah ni, Ustaz. Saya sangat hafaz surah ni. Apa dia? Qul ya Allah, Ustaz. Ni kita Ustaz. Ya, masya-Allah, boleh. Alim kabir, Ustaz. Yang tu memang alim. Yang tu sangat, masya-Allah, hafaz sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Qul ya Allah. Boleh tak baca Qul ya al-kafirun? Boleh. Rakaat kedua nak baca surah apa, Ustaz? Dalam kaifiat ulama sebut baca Qul ya al-kafirun. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tukar surah lain, Ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Ustaz, saya kuliah pun tak apa, qul Allah pun tak apa, Ustaz. Tak payah baca apa. Pun sah juga. Waladhdallin amin rukuk pun okey. Maksudnya Ustaz Syamad, dia salah satu daripada kaifiat yang disusun oleh alim ulama supaya mudah untuk kita membaca ataupun kita beramal dengan surah solat witir tersebut. Tapi seandainya kita tak hafaz, maka kita boleh menggantikan dengan mana-mana surah yang kita hafaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Rakaat ketiga baca 3 qul. Kan? Demikian yang kita selalu dengar, sebab itu kaifiat yang disusun oleh alim ulama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad tadi. Apa soalan doa. Baik, Allahumma salli, tuan-tuan, bila sebut solat tarawih ni solat rehat-rehat, maka ulama pun susun dekat kita, apakah amalan yang kita boleh buat in between tarawih terus, supaya kita tak hanya melaksanakan solat, tapi kita nak mengambil manfaat. Tuan-tuan kena ingat, ada satu kelebihan dalam bulan Ramadan, dia panggil kekuatan. Kekuatan ni kita tak ada pada bulan-bulan yang lain. Apa dia? Kekuatan banyak kita melakukan ibadat. Tahu tak kenapa kita banyak melakukan ibadat dalam bulan Ramadan? Sebab bi'ah. Suasana. Ramai orang solat tarawih, maka kita pun jadi kuat untuk solat tarawih. Betul. Ramai orang nak pergi masjid, maka kita pun jadi kuat nak pergi masjid. Walaupun kadang-kadang kita nak pergi masjid tu sebab malu sekali orang tanya, mana kamu tak nampak pun kamu semalam kamu tak pergi tarawih kan? Saya ni pasal apa tak pergi? Orang takut orang tanya, maka dia pun pergi. Kan? Walaupun dia pergi tu sebab takut orang tanya, tapi di situlah wujud kekuatan untuk kita melakukan ibadat. Solat. Maka ulama ni duk fikir, orang tua-tua dulu, ulama-ulama dulu fikir, apakah amalan yang mereka boleh buat solat yang kita boleh perbanyakkan supaya orang ni boleh mengambil manfaat daripada kekuatan kita berhimpun ramai-ramai itu. Apa kata kita berselawat pada Nabi SAW? Ada tak anjuran selawat? Ya. Ada anjuran untuk kita berselawat. Boleh tak kita berdoa? Boleh nak doa. Doa tak ada masalah apa. Bukan cerita selawat, bukan cerita doa, bukan sakat cerita ni in between selawat tu, in between tarawih tu. Nak berhenti makan dulu pun tak apa. Nak berhenti makan pun tak apa. Lepas 2 rakaat tu imam kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syamad, ni mesej baru masuk, tuan-tuan, kita telah selesai 2 rakaat tarawih. Bubur kacang baru sampai. Kita pergi makan dulu. Pergi makan bubur kacang. Habis makan bubur kacang, sambung pula 2 rakaat. Habis dah habis 2 rakaat pula, 4 rakaat dah. Ni cok udang pula baru sampai. Jom makan cok. Nak berhenti makan dulu pun boleh, nak berhenti makan minum teh tarik dulu pun boleh, nak berzikir boleh, nak berselawat boleh. Salat Muhammad dengan syarat jangan kita niatkan dia sebagai wajib, sudahlah. Betul. Sekadar menambah amalan, dan doa itu sebenarnya doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang dibacakan oleh imam pada setiap kali in between 4 rakaat tarawih itu ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Itu doa yang ditanyakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan malam Al-Qadar, apakah doa yang boleh aku panjatkan? Maka Nabi SAW mengajar Sayyidina Aisyah dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka itulah doa yang dipanjatkan oleh imam setiap kali 4 rakaat selepas daripada tarawih. Sebab apa? Sebab mungkin malam tersebut merupakan malam Al-Qadar. Mungkin itu boleh menjawab. Wallahu a'lam. Jadi jangan stres buat solat sunat tarawih Ustaz. Jadi bila dah habis 4 pergi makan. Tapi jangan tak balik-balik pula. Ni pergi makan terus balik rumah. Jadi benda tak betul. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Saya Waalaikumsalam. Ya. Saya Siti Rohani Mursyid daripada Banting. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bab solat tarawih ni. Kita ramai-ramai solat tarawih di surau atau masjid. Kebanyakan ramai wanita lah. Lelaki pun ramai juga. Tetapi bila dah 8 rakaat, separuh daripadanya wanita-wanita tu balik. Tak witir pun bersama imam. Sebab imam tak solat witir lagi. Imam solat witir malam bila dah dapat 20 rakaat, baru dia buat witir. Jadi kita balik. Yang separuh tu perempuan lah. Jadi kita buat witir di rumah. Semua kawan-kawan wanita kita buat witir di rumah. Macam mana? Bolehkah rugi besarkah kita kerana tak witir bersama imam? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohani atas soalan yang menarik. Betul Ustaz? Tak witir bersama imam. Bagaimana Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Tadi kita dah sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi tentang kelebihan bila kita solat witir bersama dengan imam ataupun kita selesaikan solat kita bersama dengan imam dalam bulan Ramadan. Sebab di sebuah hadis Nabi SAW, hadis hasan sahih, bagaimana Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Atau kama qala Rasulullah SAW, sesiapa yang berdiri, yakni bersolat tarawih bersama dengan imam sehingga dia, yakni imam itu selesai, yakni beredar, maka ditulis baginya ganjaran orang yang berqiyamul lail semalaman, yakni seumpama solat semalaman, sepanjang malam. Maka Allahumma salli ala Muhammad disebutkan ulama, lafaz Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu solat bersama imam sampai ia selesai, jelas menunjukkan bahawa yang menjadi anjuran dan sunnah Nabi SAW ialah solat tarawih bersama imam daripada awal hingga imam selesai solat witir yang akhir. Hadis ini menunjukkan bahawa fadilat yang besar bagi makmum yang solat bersama dengan imam sehingga selesai dengan mendapat pahala berqiyamul lail seluruh malam. Jadi kalau kita boleh bayangkan, kita bangun berqiyamul lail daripada maghrib sampai subuh. Kita bangun untuk solat daripada maghrib, solat maghrib, lepas solat maghrib kita solat ba'diyah, kemudian kita baca Quran, kita tunggu isyak, lepas solat isyak pula kita isyak pula, lepas tu solat isyak ba'diyah pula, kemudian ba'diyah isyak pula, kemudian kita solat bangun qiyamul lail, baca Quran sampai bila ni? Sampai subuh, tak tidur-tidur. Ganjaran pahala demikian yang akan kita dapat perolehi seandainya kita solat sampai habis dengan imam. Maka kalau macam tu keadaannya, rugilah kepada orang yang meninggalkan. Jadi jangan kita tinggalkan peluang, iaitu untuk witir bersama dengan imam. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, tetapi sebelum tu jom sama-sama kita dengar kapsul bersama dengan Ustaz Don, tajuknya Bulan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti umat terdahulu supaya kita bertakwa. Bila puasa ini membawa kita kepada takwa, sudah pasti dia ada kaedah dan cara yang tersendiri dalam madrasah Allah Subhanahu wa taala. Manakan tidak, Nabi sendiri bersabda,
Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan adab kepada aku, Allah sebaik-baik yang mengajar. Jadi dalam hidup kita ada tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk tarbiyah madrasahnya adalah Ramadan al-Mubarak. Jadi Nabi dengan para sahabat sentiasa ternanti-nantikan bulan Ramadan. Bila Nabi tunggu dengan para sahabat bulan Ramadan, penantian mereka penuh dengan keterujaan. Teruja untuk beribadah, teruja untuk banyak amal, teruja untuk bagi sedekah, teruja untuk menghidupkan malam, teruja untuk menjaga dan mempertahankan diri daripada maksiat dan sebagainya. Macamlah hari-hari yang lain mereka buat dosa. Tapi tidak, untuk bulan Ramadan mereka tingkatkan lagi kesungguhan. Kenapa? Kerana Nabi dengan para sahabat tidak mahu terlepas peluang bersama dengan bulan Ramadan. Kerana bagi mereka, terlepas bulan Ramadan nak digantikan seumur hidup sekalipun tidak akan sama dengan bulan Ramadan. Jom kita renung satu hadis Nabi pada akhir bulan Sya'ban. Nabi naik di atas mimbar, Nabi menyampaikan khutbah. Kata Nabi, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun." Telah datang kepada kamu, itu terjemahan kita, tetapi dalam bahasa Arab, telah dimuliakan ke atas kamu satu bulan yang agung. Azim digunakan untuk memuliakan sesuatu. Telah datang kepada kamu satu bulan yang agung, maknanya bulan yang mulia. Bukan sahaja bulan itu mulia, kehadirannya juga untuk memuliakan orang yang meraihkan bulan Ramadan dengan ibadah. Bila kata azim, sudah pasti Allah akan gambarkan betapa hebatnya bulan Ramadan yang siapa terlepas, rugi dia seumur hidup. Walaupun kita kata tahun depan ada Ramadan, soalannya sejauh mana kita pasti bertemu dengan tahun depan? Apakah gambaran azim bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini sambungan hadis tadi, fihi, padanya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Satu amalan sunnat bersamaan satu amalan fardu di bulan lain, dan satu amalan fardu di bulan Ramadan bersamaan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Masya Allah, tidak akan dapat walaupun satu hari dalam 365 hari yang lain sama seperti bulan syahrun azimun, bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi jangan lepaskan peluang, rebut sehingga ketitisan darah yang terakhir. Hadza wa billahi taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik tarawih dan juga qiyamul lail bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan,
boleh sahaja buat panggilan ke 1800-881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang Qiyamul Lail dan juga Tarawih. Baiklah, keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, bagaimana untuk meraihkan pelbagai pendapat ulama? Ada yang menyatakan bahawa solat tarawih 8 rakaat hanya solat malam dan bukan tarawih. Dan ada yang berkata sekurang-kurangnya 20 rakaat dan ada juga sehingga 36 rakaat. Macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Bagus soalan tu, masya-Allah. Tak habis-habis. Isu yang tak pernah habis dalam masyarakat, Salih Al-Sir Muhammad 8-20, Salih Al-Sir. Jadi Salih Al-Sir 8 pun okey, 20 pun okey, yang tak okey bergaduh sama-sama kita. Baik, Allah sebab kita apa? Kita nak bincang tengok Salih Al-Sir pandangan-pandangan ulama, bukan pandangan kita tak pandai. Betul. Nah, kita menukilkan pandangan-pandangan ulama tentang berkaitan dengan amalan-amalan Salih Al-Sir Qiyamul Lail. Nabi SAW sebut man qama, siapa yang menghidupkan Salih Al-Sir man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan. Nabi SAW tak sebut tentang tarawih. Perkataan tarawih ini ulama kemudian yang menyebutkan ataupun menamakan dia sebagai solat tarawih. Jadi nama tu bukan nama yang mai daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, ada berapakah bilangan rakaat tarawih ni sebenarnya? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jumhur ulama merangkumi ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Al-Zahiri dan lain-lainnya. Bilangan rakaat tarawih ialah 20 rakaat. Tidak termasuk daripada witir. Tercatat dalam Al-Majmu'. Salih ala sayyidina Muhammad. Mereka berhujah dengan hadis seorang sahabat Salih ala sayyidina Muhammad yang masih hidup pada zaman Umar. Iaitu As-Sa'ib bin Yazid yang menceritakan umat Islam pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an menunaikan solat tarawih pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Salih ala sayyidina Muhammad. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Menurut Imam An-Nawawi, sanad hadis ini adalah sahih. Itu yang pertama. Salih ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta daripada Yazid bin Rumay menceritakan orang ramai menunaikan solat tarawih pada zaman Umar Al-Khattab sebanyak 23 rakaat. Salih ala sayyidina Muhammad. Sebanyak 23 rakaat termasuk dengan salih ala sayyidina Muhammad witir. Okey, itu yang pertama, salih ala sayyidina Muhammad. Jadi, menghimpunkan dua riwayat di situ, Imam Al-Baihaqi berkata mereka menunaikan solat tarawih 20 rakaat campur 3 rakaat. Bermula bila? Bermula zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selesai yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat Imam Malik pula. Pendapat Imam Malik, solat tarawih 36 rakaat. Sebab kita sebut dah tadi. Ini tidak termasuk witir. Beliau berhujah dengan amalan penduduk Madinah. Apabila Allahumma salli berkata Imam Nafi', aku mendapati orang ramai menghidupkan malam Ramadan dengan mengerjakan solat sebanyak 39 rakaat. Jadi 36 campur 3. Salli ala sayyidina 3 witir lah. Mereka berwitir dengan 3 rakaat daripadanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Ini tercatat dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Menurut keterangan ulama, penduduk Madinah melakukan 36 rakaat adalah kerana ingin menyaingi penduduk Mekah yang mereka bertawaf pada setiap kali selepas 4 rakaat daripada tarawih mereka. Saya dah cerita dah kisahnya tadi ni. Betul. Jadi, Allahumma salli ala tarawih di Mekah 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Di Madinah di Madinah mereka cemburu dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, maka mereka mengisi 4 rakaat itu dengan 4 rakaat tambahan. Jadi total up 36 campur 3 jadi 39. Itu dua pendapat Salih Al-Sir tentang tarawih. Pendapat yang ketiga, sebahagian daripada ulama, segolongan ulama pula berpendapat bilangan rakaat tarawih ialah 11 rakaat termasuk witir. Mereka berdalilkan hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah SAW tidak pernah menunaikan solat sama ada pada bulan Ramadan atau bulan lainnya melebihi daripada 11 rakaat. Terdapat hadis daripada Jabir yang menceritakan salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan 8 rakaatin wa autara atau kama qala. Rasulullah mengerjakan solat witir bersama kami pada bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat. Kemudian Nabi SAW melakukan sunat witir.
Jadi boleh kita simpulkan Allahumma salli ala Muhammad, terdapat kebebasan kepada umat Islam bagaimana cara untuk mereka melakukan amalan ataupun sunat tarawih ini. Kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi SAW, nak ikut cara Nabi SAW buat, boleh buat 8 rakaat. Tapi kita dah cerita macam mana solat tarawih Nabi SAW. Betul. Subhanallah, panjang bacaannya. Mungkin Nabi SAW buat 8. Dalam sebuah riwayat menceritakan bagaimana sahabat yang mengikutinya, kami seolah-olah macam tak sempat untuk bersahur. Kerana panjangnya solat demikian. Walaupun 8 tapi sangat panjang. Kemudian boleh juga kita ikut apa yang dilakukan bermula pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW, Allahumma salli ala sebut bahawa hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk selepas daripada aku. Maksud apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an itu boleh kita ikuti berdalilkan kepada perintah Nabi SAW ini. Buat 20 rakaat. Boleh. Siapa buat? Bermula pada zaman Sayyidina Umar dan diikuti oleh ulama-ulama selepas daripada dia. Atau tuan-tuan rasa rajin sangat, rajin lagi kita nak buat macam Imam Malik rahimahullah buat 36 rakaat. Yang ni pakai. Maksudnya ada limitation tak? Ala Muhammad. Maka subhanallah ulama menyatakan qiyam Ramadan adalah ibadat yang digalakkan dan tidak terdapat nas daripada syarak yang membataskan bilangan rakaatnya. Maka terpulang kepada tuan-tuan. Rasa nak buat 8, buat 8 tak apa. Rasa nak buat 20, ada dalilnya buat 20. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, nak buat 36 pun ada dalilnya buat 36. Salih Muhammad. Yang paling best sekali tak buat langsung. Yang tu gaduh sana sini dia langsung tak buat. Betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan pada kita kekuatan untuk kita melaksanakan tarawih sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk kita merebut ganjaran pahala, gandaan pahala yang Allah berikan kepada kita yang melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang penting buat Ustaz Ya, baik. Tadi kita sudah bicarakan tentang kaum wanita. Ini ada satu soalan tentang warga emas yang diajukan oleh salah si Cik Ci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana warga emas yang tidak mampu bertarawih, berqiyamul lail dan bertahajud tetapi mahu merebut ganjaran yang sama seperti orang yang bertarawih dan berqiyamul lail di bulan Ramadan ini? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada salah si Cik Ci atas soalan. Masya Allah, bagus soalan tu. Subhanallah, saya simak tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ialah kita memperbanyakkan ibadat. Kita memperbanyakkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Termasuk daripada kita melaksanakan salah satunya ialah salat tarawih. Tuan-tuan, subhanallah, saya Muhammad, kepada orang-orang yang uzur, yang tak boleh nak pergi ke masjid untuk solat tarawih bersama dengan makmum, bersama dengan imam di masjid, sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang boleh dia lakukan? Dia boleh melakukan solat tarawihnya di rumah. Boleh buat di rumah, saya Muhammad, tak ada masalah apa. Kalau tak boleh nak pergi masjid, buat di rumah. Boleh, tak ada masalah apa. Saya Muhammad. Bahkan dalam solat sunat ini, subhanallah, dia boleh saja untuk duduk walaupun dia tidak keuzuran. Dia tak ada unsur apa-apa. Mungkin letih hari itu, subhanallah, kena kacau bubur apa dia panggil tu? Bubur lambuk tu kan. Letih lah, kepenatan insya-Allah, tapi nak solat juga tarawih. Ada orang pula meniaga pasal Ramadan. Solat Jumaat. Letih lah Ustaz, daripada pukul 12 tengah hari dah setiap lepas semua sampai petang, sampai orang nak buka puasa baru kami boleh tutup. Lepas tutup penat nak pergi solat tarawih pula. Ya Allah, penatlah, letihlah. Saya Jumaat duduk cerita. Betul Ustaz, boleh tak Ustaz? Nanti saya tak buat tarawih bulan Ramadan lah. Nanti lepas bulan Syawal ni baru saya buat lah. Tak ada lah. Bulan Syawal tak ada tarawih dah. Salat Jumaat. Jadi amalan ni kita nak buat juga. Tapi keletihan kita pun faham. Maka Allahumma salli orang yang tak mampu untuk berdiri boleh saja duduk dalam bulan Ramadan. Boleh saja duduk untuk melaksanakan solat tarawih. Tak ada masalah apa. Dan Ustaz, saya sihat walafiat. Boleh tak nak duduk? Boleh. Duduk aja. Ya Allah, duduk pun tak larat lah Ustaz. Baring. 20 orang baring belakang AJK, semua baring belakang. Pasal penat hari ni kacau bubur lambuk semua tak simat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi tak payah buat yang tu nanti orang keliling baca Yasin. Jadi nak cerita subhanallah simat tuan-tuan, Allah simat. Cuma Nabi SAW sebut orang yang solat kita afdal solat simat berdiri. Itu yang paling baik. Solat simat. Tapi kalau kamu tak mau berdiri, kamu duduk. Duduk dapat separuh daripada berdiri. Ganjaran dia. Solat simat. Baring dapat separuh daripada duduk. Maksudnya kalau saja nak baring pun boleh. Nak ceritanya kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunat, terutama dalam bulan Ramadan. 20 rakaat nak duduk aja, duduk macam duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal tu. Duduk daripada awal sampai habis. Boleh, tak ada masalah apa. Maksudnya boleh tak? Boleh.
Adakah ada kemudahan-kemudahan? Ya, ada kemudahan. Kalau dia rasa macam tak boleh nak buat solat tarawih, boleh je gantikan dengan zikir, gantikan berdoa dan sebagainya. Cuma jangan kita mensia-siakan Ramadan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini, dan kita nak buat dia sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Yang penting duduk ketika tarawih Ustaz Yang tidak insyak duduk tak Ustaz? Insyak duduk dah. Yang fardu tak boleh lah. Kita betulkan kata lah. Yang fardu tak boleh, yang sunat sahaja. Boleh Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian. Soalan seterusnya daripada Zaleha Haji Muhammad Noor. Assalamualaikum Ustaz dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, di antara solat sunat tarawih berjemaah di surau masjid dengan berjemaah di rumah bersama keluarga dan bersendirian, yang manakah lebih afdal dan apakah pahalanya sama? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kampung Setanggi, Johor Bahru. Terima kasih kepada Zaleha atas soalan. Mana lagi afdal Ustaz? Berjemaah di masjid, di surau atau bagus bagaimana? Soalan Kak Zaleha tadi, masya-Allah. Soalan ni banyak orang tanya. Salih Muhammad, kalau dulu-dulu Salih Alaihi Muhammad masuk je bulan Ramadan, ramai orang nak pergi masjid, ramai orang sampai penuh masjid. Betul? Sampai penuh masjid Salih Muhammad. Orang imam letak khemah dekat belakang. Kita pun tanya kat imam, imam ni sewa ke khemah ni? Sewa Ustaz, orang ramai sangatlah. Ni imam sewa sebulan kan ni? Tak Ustaz, seminggu je. Seminggu je. Seminggu je orang tu makin sikit. Akhirnya balik kepada yang asal. Tapi tahun ni subhanallah mencari alasan pula tak pergi. Betul. Cari alasan pergi. Penuh dah Ustaz, SOP lah apa sebagainya. Dia tak usaha pun nak pergi. Betul. Subhanallah, nama sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nampak kesungguhan kita untuk beribadat di masjid, untuk kita melaksanakan ibadat di masjid sebagainya Ustaz Ismat, terutamanya solat tarawih. Lalu subhanallah, ada pula yang bertanya, yang mana lebih afdal Ustaz? Boleh tak saya buat kat masjid ataupun saya nak buat kat rumah saja? Yang mana satu? Baik, Allah Muslimat tuan-tuan, kita tengok dua pandangan ulama dalam membicarakan hal ini. Yang Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh rujuk perbincangan ini dalam Syarah Sahih Muslim dan Al-Majmu' Salih al-Muhammad dan Fil Al-Wadih. Yang pertamanya, pandangan menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, terdiri daripada Imam Asy-Syafi'i, Salih ala Sayyidina Muhammad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan menjadi pegangan sebahagian daripada dan menjadi pegangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengerjakan solat tarawih di masjid secara berjemaah adalah lebih baik Salih ala Sayyidina Muhammad daripada mengerjakan di rumah secara bersendirian. Ini dilakukan oleh para sahabat pada zaman Umar dan berterusan diikuti oleh kaum muslimin yang datang selepas daripadanya sehinggalah ke hari ini. Maka mengerjakan secara berjemaah dapat menzahirkan syiar Islam. Betul. Dalam bulan Ramadan tengok, masya-Allah, orang ramai berhimpun dekat masjid, ramainya, meriahnya, maka ini merupakan syiar. Ini merupakan tanda lambang Islam tu ada. Bayangkan kalau semua orang solat di rumah, maka sunyi, tak ceria. Oh subhanallah, Salih Muhammad. Di madrasah saya, Salih Muhammad, masuk je Ramadan, kami dah siap pasang lampu, gantung lampu banyak-banyak nak menunjukkan Allah Muhammad betapa kita nak meraihkan Ramadan yang penuh dengan barakah ni. Kita pasang lampu nak sambut raya. Padahal subhanallah, kehebatan dan kemuliaan bulan Ramadan ni tak dapat kita sangka lagi. Bukan sebab apa buah lampu. Pasal apa Ustaz buah lampu tu? Nak bagi malaikat dapat jalan ke apa? Mau tahu jalan. Malaikat tak buah lampu pun dia tahu jalan. Tapi nak menzahirkan kegembiraan kita, syiar. Nak tunjuk betapa tanda bahawa Ramadan ini duduk dan Allah kurniakan kepada kita dan kita gembira untuk menyambutnya. Dan salah satu pada syiar ialah berhimpun ramai orang Salih ala Muhammad untuk berhimpun dan solat berjemaah. Yang kedua, pendapat menurut sebahagian daripada ulama, iaitu Imam Malik, Abu Yusuf dan sebahagian ulama pada mazhab Syafi'i, mengerjakan solat tarawih di rumah adalah lebih baik. Ini kerana Nabi SAW bersabda, tunaikanlah solat wahai sekalian manusia di rumah-rumah kamu, sesungguhnya solat yang paling baik ialah solat yang dikerjakan oleh seorang di rumahnya kecuali solat fardu. Yang ini dalil umum dia panggil. Semua jenis solat sunat, maka afdal buat di rumah. Salih alaihi wasallam, kecuali solat yang dituntut untuk berjemaah, macam solat air raya, solat gerhana dan sebagainya. Tapi solat sunat, qabliyah ke ba'diyah ke apa, duha ke apa semua, ini semua sunat untuk afdal dilakukan di rumah. Tapi dalil ini dalil umum. Maka pandangan yang kuat ataupun pandangan yang rajih ialah pandangan pertama, yang awal tadi ni. Sebab Nabi SAW pernah melakukan solat berjemaah, tarawih berjemaah di masjid dengan para sahabat selama beberapa malam. Cuma Nabi SAW meninggalkan Salih alaihi Muhammadnya kerana bimbang solat itu akan difardukan yang tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan kita tadi yang mana satu. Maka insyaAllah tugas kita untuk meraihkan Ramadan dan bersungguh untuk mendapatkan ganjaran yang lebih daripada semua sumber apa saja yang kita boleh dapat
dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang utama ialah tarawih berjemaah di masjid. Jadi kita usaha pergi ke surau, pergi ke masjid untuk berjemaah bersama sahabat kita yang lain. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz. Tanah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah, jadi moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa belanja kami dengan tekan butang like, komen semula apa yang telah Ustaz kongsikan dan yang paling penting, tekan butang share. Sharing is caring. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kisah. Sahabat kita dah sejam Ustaz Bukan Kasih Nurul Shah tersasul dengan nama dia tu. dengan nama dia tu. Kasih Nurul Shah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam. Apakah keistimewaan tarawih serta qiyamul lail pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir kerana ingin meraih keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Cantik soalan Ustaz berkenaan dengan 10 malam terakhir. Ya, subhanallah Ustaz Somad, yang ini yang sangat istimewa. Ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tak berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Dulu umat terdahulu usia panjang-panjang ribu-ribu tahun. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah, cerita tentang seorang lelaki yang berjihad fi sabilillah saja 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Subhanallah. Para sahabat cemburulah, kita ni umur umat Nabi Muhammad, Nabi SAW kata umur umatku baina 60 ila 70, 60 ke 70 tahun saja. Sikit saja melepasinya. Jadi kalau kita nak bandingkan usia yang panjang, mestinya dapat buat amal yang begitu banyak. Betul. Tapi kita subhanallah kita tak boleh nak buat amal begitu banyak sebab usia kita tak panjang sepanjang umat-umat terdahulu. Tapi Allah bagi dekat kita satu malam saja. Satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairun min alf syahr. Malam al-qadar itu khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi subhanallah, amalan yang kita lakukan pada malam-malam tersebut disebut sebagai malam al-qadar ini, amalannya seolah-olah macam kita melaksanakannya selama lebih daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kalau kita buat satu solat kita buat pada malam tersebut, seolah macam kita buatnya selama lebih 83 tahun, lebih 84 tahun. Amalan. Kalau 10 kali kita jumpa al-qadar, maksud dah 840 tahun punya pahala amal. Itu tak kira lagi dengan gandaan-gandaan pahala dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita nak cari. Bila nak cari Al-Qadar ni? Nak cari Al-Qadar 10 malam yang terakhir. Dan Nabi SAW sebut, taharru lailatul qadr fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Allahumma salli hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan Allahumma salli Muhammad, adakah tarawih itu dikira sebagai layak untuk kita mendapat malam Al-Qadar tu? Bukan cerita tarawih. Bukan cerita sekadar tarawih. Betul. Kalau kita buat solat isyak dan subuh berjemaah, syarat minimum nak dapat Al-Qadar. Yeah. Jaga 10 malam terakhir. Bukan jaga macam tu. Tak tidur-tidur jaga dekat tangga tu. Buat apa balong tunggu Lailatul Qadar Ustaz. Kita sebut. Tentang Ustaz, bukan jumpa benda pelik-pelik pun. Oh, pokok tak sujud lah apa macam-macam. Tu kalau Allah nak zahir dan bagi nampak, Allah akan izinkan dia untuk nampak. Betul. Tapi bukan maksud kita cari yang tu. Tetapi subhanallah, jaga 10 akhir Ramadan dengan kita melakukan amalan qiyamul lail. Syarat nak dapat Lailatul Qadar mesti berqiyamul lail. Macam mana cara? Solat Jumaat paling kurang solat isyak dan subuh berjemaah. Nabi SAW sebut, man sallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man sallal subha fi jama'atin fa ka'annama sallal laila kullah. Siapa yang solat isyak berjemaah maka pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah maka pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Jadi syarat paling minimum untuk kita dapat Lailatul Qadar, kita melalui Lailatul Qadar, ialah dengan kita solat isyak dan subuh secara berjemaah. Jadi 10 akhir Ramadan paling kurang itu yang kita jaga. Dan subhanallah, apa yang kita kena buat ekstra, melakukan amalan-amalan sunat yang lain. Antaranya ialah kita bertarawih. Betul. Kalau kita buat 10 malam tu secara sempurna, sudah pasti satu malam daripada 10 malam tu kita melalui Al-Qadar.
Kan, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, jadi 10 malam terakhir kita pulunlah sesungguh-sesungguhnya dan paling kurang kita buatlah solat subuh dan isyak berjemaah. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ya, Siapa di sana? Saya Meluk Ismail dari Pontian Johor. Ya. Silakan Puan Meluk. Saya nak bertanya pada Ustaz. Ya. Bagi seorang peniaga bazar Ramadan, dia macam tak ada masa lah untuk sebab dari pagi sampai ke petang nak siapkan untuk perniagaan dia. Ya. Lepas tu tak sempat lah untuk dia nak berterawih, lagi-lagi qiyamul lail. Jadi apakah dikira ibadah perniagaan dia tu dan bagaimanakah dia nak meraih pahala di bulan Ramadan ini? Baik. Itu saja soalan saya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Meluk Ismail kita daripada Johor bertanyakan tentang bagi orang berniaga Ustaz, kadang-kadang sibuk dan penat. Adakah perniagaan itu dikira sebagai ibadah dan bagaimana kita nak menghadapi ibadah dalam keadaan penat? Baik, Allahumma salli Muhammad. Terima kasih Kak Melur yang bertanya kepada soalan tadi Ustaz Ismail. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, kita faham masing-masing pun nak merebut keberkatan Ramadan. Betul. Keberkatan Ramadan bukan sekadar datang dalam bentuk ibadat semata-mata, bahkan keberkatan Ramadan ini datang dalam bentuk rezeki. Betul. Rezeki melimpah ruah. Salih alaihi wasallam. Kita waktu PKP hari itu masya-Allah, tahun lepas kan tak boleh nak pergi masjid apa semua ibadat, semua masing-masing dekat rumah. Tuan-tuan tengok walaupun demikian rezeki kita mencurah-curah turun. Salih alaihi wasallam. Dengan bantuan sana, dengan bantuan sini macam-macam. Tambah-tambah time-time yang tidak ada PKP ni, orang berniaga masya-Allah rezeki turun. Ada orang berniaga sebulan tu setahun tak berniaga. Subhanallah. Dapat rezeki cukup Ustaz Ismail. Main-main time-time berniaga yang biasa-biasa pun dapat untung banyak-banyak Ustaz Ismail. Orang semua teringin nak makan. Maka subhanallah Ustaz Ismail, macam mana Ustaz kami-kami yang duk berniaga ni nak merebut kelebihan-kelebihan Ramadan ni? Tuan-tuan kena ingat, yang pertamanya ada amalan-amalan khusus yang tak ada pada bulan-bulan yang lain yang kalau dia terlepas tetap dia kerugian. Walaupun dia letih, dia penat, Ustaz Ismail sebagai contoh solat tarawih. Solat tarawih tak ada pada bulan yang lain. Jadi kalau dia tak dapat buat solat tarawih, nak cerita dia terpaksa untuk meninggalkan solat tarawih, dia dapat apa? Dia tak dapat apalah. Dia kerugian lah. Jadi ada orang yang walaupun dia keletihan dalam solat dalam dia bekerja, salih alaihi wasallam, tapi dia tetap melaksanakan solat tarawih dia. Mungkin kalau saya sebut awal tadi macam dia tak mampu untuk berdiri, dia duduk saja. Betul. Salih alaihi wasallam, tuan-tuan, ambil kalau tak mampu untuk buat sampai 20 mungkin buat 8 saja. Betul. Mungkin duduk di kalangan Ustaz Ismail, depa yang balik-balik dah lewat malam dah penat dah Ustaz Ismail. Jomlah kita ambil wuduk Ustaz, solat 8 rakaat. Baca Fatihah aja. Baca Fatihah, surah pun tak baca. Allahu akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, selesai. Walaupun dalam keadaan duduk. Maksud dia tetap nak dapatkan kelebihan sebab kelebihan ni tak ada pada bulan-bulan yang lain. Sebagai contohnya. Yang keduanya, Allahumma salli alaihi wasallam, apa yang dia boleh buat ialah dia niatkan amalan yang dia lakukan itu sebagai ibadat di sisi Allah. Kita menyediakan makan untuk orang berbuka puasa, ini ibadat. Salih alaihi wasallam. Bayangkan kalau tak ada orang berniaga, mungkin ada orang susah nak makan, ada orang susah nak dapat makanan dan sebagainya. Maka dia niat perbuatan dia bukan sekadar untuk dia mencari rezeki yang halal untuk ahli keluarga dia juga. Itu juga merupakan ibadat. Bahkan dia menyediakan keperluan untuk orang berbuka dan bersahur. Itu juga ibadat kepada Allah. Setiap kali dia nak keluar daripada rumah dia, dia kata, Ya Allah, aku keluar berniaga ni kerana-Mu, Ya Allah. Ya, aku berniaga ni kerana-Mu, bukan sekadar rezeki, bukan sekadar apa yang nak aku dapat, tetapi subhanallah aku keluar untuk berniaga ini kerana-Mu, Ya Allah. Bila kita niat nak buat kerja itu kerana Allah, maka subhanallah Allah akan berikan ganjaran pahala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah ila akhir surah Al-Bayyinah ayat 6, 7, 8 sebagainya. Salih alaihi Allah cerita, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh dalam ayat ini bukan sekadar buat ibadat yang khusus, tapi semua yang dia lakukan dalam kehidupan dia, yang dia niat kerana Allah, maka ada ganjarannya pahala di sisi Allah SWT. Yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli alaihi wasallam, apa yang dia boleh buat ialah ketika dia berniaga tidak menghalang dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sambil duduk berniaga, boleh tak kita nak baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil duduk tunggu orang mai, kita buka Quran saat kita baca, Allahumma salli alaihi wasallam, baca Quran sekejap sementara orang nak mai. Sementara orang nak datang, sambil kita duduk berniaga tu kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan tasbih, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh-tempoh waktu kita nak menunggu untuk berbuka puasa, kita angkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Maksudnya dalam keadaan dia menguruskan perniagaannya pun tidak menghalang dia daripada menyelitkan di antaranya dengan melakukan ibadat kepada Allah SWT. Maka manfaatkan sebaik-baiknya sebab Ramadan hanya datang setahun sekali saja. Betul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini. Betul Ustaz, Ramadan hanya setahun sekali. Dia bukan 12 bulan punya game, dia hanya 1 bulan punya game. Jadi kita pulun dengan betul-betul. Baiklah, kita nak bertahlil seketika, kembali bergabung selepas ini.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Pejam Celik. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita. Alhamdulillah setakat ni Ustaz sudah ada 6.9k share. Jadi saya tak minta banyak. Sebelum kita tutup program pada pagi ini adalah 7k share untuk mereka yang tak dapat menonton pada pagi ini. Baiklah, tanpa buang masa kita nak terus meraihkan soalan seterusnya daripada sahabat kita. Sairul Nizam bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ketika ini kita sedang dilanda wabak COVID-19. Ada setengah dari kita yang tidak berkesempatan untuk berjemaah tarawih di masjid ataupun surau kerana had jemaah yang telah ditetapkan. Oleh itu Ustaz, bolehkah Ustaz memberi tips ataupun cara-cara untuk bertarawih di rumah supaya saya boleh bertarawih berjemaah di rumah bersama ahli keluarga? Mohon pencerahan untuk mengelakkan kekeliruan. Assalamualaikum, Kampung Larut, Tin Taiping. Terima kasih Sairul Nizam atas soalan. Bagus. Silakan. Yang paling pentingnya ialah saya nak kepada semangat untuk kita beribadat dalam malam-malam dalam bulan Ramadan. Betul. Yang ini paling penting sekali. Salih Ahmad. Walaupun di mana saja kita berada, di rumah ke, di masjid ke, di mana, di tempat kerja ke sebagainya, kita nak momen Ramadan ini kita tak sia-siakan. Salih Ahmad. Maka subhanallah, yang pertamanya, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, jangan tinggal tarawih. Tolong jangan tinggal tarawih. Salih ala Muhammad. Kita buat tarawih ni sampailah habis Ramadan. Sampai habis Ramadan. Kita kena ingat yang tu. Yang keduanya, buatlah secara berjemaah. Walaupun 2 orang. Walaupun 2 orang. Sebab kelebihan yang nak kita dapat daripada kita bertarawih bukan sekadar kita buat secara kita buat, tetapi kita buat juga secara berjemaah. Ayah boleh jadi imam. Ya. Atau anak kita yang besar, yang mahir dan baca Al-Quran dia sikit, yang pandai bacaan Al-Quran dia boleh jadi imam. Salih alaihi wasallam. Syarat dia lelaki-lelaki, jangan perempuan. Saya dia kata apa, tak apalah abang ni kurang sikit, pandai-pandai sikit, bab-bab ni apa semua. Tengok Iyah ni rajin pula duk ikut kuliah pagi-pagi baca Quran. Jadi Iyah ajalah jadi imam, abang duk belakang dia pun Allahu Akbar, tak boleh. Tak boleh. Nah, saya cuma syarat imam mesti laki-laki. Salih Ahmad. Nama pun imam. Betul. Kalau perempuan dia jadi imamah lah kot. Kan Allah SWT. Jadi tuan-tuan Allah salih Ahmad orang laki-laki. Dan subhanallah, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan boleh buat sama ada 8 atau 20 seperti kita sebutkan tadi. Cuma saya cadangkan bila kita duduk saja di rumah, salli Muhammad dalam keadaan kita tak ada apa-apa, tak ada rushing, tak ada bersangkut dengan apa, kita buatlah bagi banyak. Bagi banyak salli Muhammad. Dan subhanallah, salli Muhammad, setiap 2 rakaat itu, subhanallah, kalau kita mampu untuk berselawat macam mana yang diajarkan oleh alim ulama, kita buatlah. Kalau tak pun kita tak payah buat apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekadar kita nak meraihkan waktu itu untuk kita memperbanyakkan zikir dan selawat itu saja. Kalau tuan-tuan tak hafaz macam mana cara dia nak selawat tu, maka tak perlu buat pun tak apa, tak ada masalah apa. 2 rakaat, kemudian bangun pula 2 rakaat, kemudian baca doa sikit. Kemudian buat 2 rakaat, kemudian baca doa sikit. Nah, doa apa yang kita nak baca? Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pada setiap rakaat baca Fatihah, baca surah. Apa surah yang kita hafaz? Kalau kita tak hafaz surah, salih alaihi Muhammad, baca surah-surah ayat-ayat surah daripada ayat-ayat lazim. Salih alaihi Muhammad, nah, ambil daripada surah-surah yang pendek-pendek yang kita hafaz. Salih alaihi Muhammad. Nah, salih alaihi Muhammad. Kalau kita tak hafaz Quran, boleh tak kita nak buka Quran Ustaz tak kat depan tu supaya kita boleh baca? Harus untuk melihat Al-Quran pada mazhab Imam Syafi'i kepada orang yang nak menjaga takut dia tersalah bacaan dia walaupun dia sendiri hafaz Al-Quran. Boleh, tak ada masalah apa. Jadi tuan-tuan, yang paling penting ialah dia melaksanakan solat tersebut dan jangan dia sia-siakan. Yang paling penting tuan-tuan semualah, lagi satu yang paling penting ialah kita tak membiarkan anak-anak dan keluarga kita tak melaksanakan amalan dan ibadat dalam bulan Ramadan. Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, pada 10 akhir Ramadan, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, apa dia? Nabi SAW mengejutkan ahli keluarganya untuk bangun berqiyamul bersama dengan dia. Bukan sekadar dia bangun, Nabi SAW kejutkan. Maka apa yang kita boleh buat ialah, salli Muhammad, kita kena pastikan kita dan keluarga kita seluruhnya melaksanakan solat tarawih. Salih ala Muhammad. Kita buat, kita panggil anak-anak kita untuk solat sekali, dan isteri kita berada di belakang, anak perempuan kita berada di belakang, dan kita memimpin solat tersebut sekadar kemampuan kita. Tutup dengan solat witir, kemudian selesai untuk malam tersebut. Kemudian sambung lagi pada malam-malam yang berikutnya. Wallahu a'lam.
Tadi kita duk dengar Ustaz bicarakan tentang bangunlah qiyamul lail, pulunlah qiyamul lail. Kita tak tahu juga Ustaz, apakah hikmah di sebalik qiyamul lail? Seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hikmah di sebalik qiyamul lail? Adakah qiyamul lail antara amalan orang-orang soleh yang bertakwa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, Allah Muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, qiyamul lail ni banyak kelebihan dia. Selain daripada menghapuskan dosa, Allah memberikan ganjaran pahala, dia dapat maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji nanti di yaumul qiyamah yang kita bacakan tadi. Allah Muslimat. Selain daripada tu tuan-tuan, subhanallah, qiyamul lail ini dapat menghidupkan dan membuka mata hati kita ni. Subhanallah. Bila kita bangun pada malam-malam hari ini, subhanallah, dia menghidupkan hati sebenarnya. Hati kita jadi hidup. Hati hidup ni macam mana? Apa yang berlaku di sekitar kita ni, dia akan memberi kesan. Kita boleh dapat impact dia. Yeah. Seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apa yang disebutkan sebagai orang yang lalai? Bila kita bangun qiyamul lail, Nabi SAW sebut, man qama bi 10 ayatin. Siapa yang bangun pada malam hari membaca 10 ayat, maka dia akan terhindar daripada sifat orang lalai. Subhanallah. Ghafilin. Siapakah orang lalai ini? Orang lalai ini adalah orang yang berlalu seharian dalam kehidupan dia tanpa dia langsung ingat mati. Subhanallah. Boleh bayang tak kalau kita bangun sehari kita langsung tak ingat mati, apa kita buat? Kita akan buat semua benda. Betul. Bayangkan kalau kita bangun setiap hari kita, kalau aku mati hari ni macam mana? So apa kita akan buat? Kita akan solat tahajud, kita akan jaga, kita akan baca Quran, yang kita tak mau buat maksiat sebab kita takut mati hari tu. Maka kita akan jadi orang sentiasa berhati-hati. Betul. Orang yang tak ingat mati, dia akan buat apa saja. Maka orang yang boleh bangun bertahajud, Allah akan buka mata hati dia. Dia tengok orang aksiden, dia akan bagi kesan dia. Dia tengok orang dapat rezeki, dia akan bagi kesan dia. Apa yang berlaku dalam hidup dia akan beri kesan pada hatinya. Orang pertama. Yang keduanya, Allah SWT, dia akan mendatangkan tumpuan dan kekhusyukan. Bila dia bangun untuk berqiyamul lail, hati dia mudah khusyuk. Sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan-tuan, kita bangun pada siang hari, kita boleh buat ibadat siang hari. Dengan buat ibadat pada malam hari tak sama. Dia punya feel dia lain. Kita mampu untuk menangis, kita mampu untuk kenang dosa-dosa kita. Itu yang mampu kita dapat bila kita bangun untuk berqiyamul lail. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, dia dapat memuhasabah kekuatan diri dia. Bila kita bangun untuk berqiyamul lail, kita mampu untuk muhasabah kita ni kuat ataupun tidak. Bukan semua orang mampu untuk bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah dia mewujudkan keikhlasan dan kejujuran dalam kita beramal. Sebab kita tak mampu untuk nak tunjuk kat siapa-siapa bila kita bangun pukul 3-4 pagi. Betul. Siapa nak tengok? Melainkan kita update kat Facebook. Sudah qiyamul lail malam ni, dia tolong pukul 4 pagi, siapa nak baca? Semua orang duduk tidur. #dan Ustaz. #dan tahajud. Itu dia panggil sum'ah. Sallallahu maka dia memadamkan pahala amal. Buat apa? Kita bangun seorang-seorang. Dia membina keikhlasan dalam kita ibadat. Kemudian yang berikutnya, dia menghindari sifat riak kerana dia hanya melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bila kita bangun untuk qiyamul lail, kita dapat dia buang sifat riak dalam diri kita ni. Tak ada siapa yang menyaksikan kita buat ibadat itu, dia akan jadi semata-mata kerana Allah SWT. Ini training yang kita akan dapat bila kita berqiyamul lail. Dan yang paling penting, di antara benda yang kita akan dapat ialah wajah kita yang bercahaya. Orang yang qiyamul lail dengan orang yang tak qiyamul lail, muka dia tak sama. Betul. Cahaya Allah bagi. Bukan cahaya ni masuk tutup lampu suluh tu torchlight. Tapi dia ada seri dia ada nur yang Allah bagi dekat wajahnya. Insya-Allah kepada orang yang bangun berqiyamul lail. Mudah-mudahan wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi itulah 5 antara kelebihan hikmah yang kita dapat jikalau kita berqiyamul lail. Yang pertama, hidupkan hati. Yang kedua, datangkan tumpuan. Yang ketiga, muhasabah kekuatan diri. Yang keempat, wujudkan keikhlasan. Dan yang kelima, menjauhkan kita daripada sifat riak. Jadi jom sama-sama kita berqiyamul lail. Soalan seterusnya daripada Fatimah Ayub. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah orang yang istiqamah mengerjakan solat tarawih dan berqiyamul lail berpeluang besar meraih malam Lailatul Qadar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Cantik soalan ini. Terima kasih kepada Fatimah Ayub atas soalan. Subhanallah. Terima kasih Fatimah Ayub atas soalan. Masya Allah. Saya cuma tadi kan Da'i Hakim sebut bagi dapat 7,000 kan. Kita bagi dapat 10,000 lah. Jadikan. Ustaz, mungkin soalan ni Ustaz boleh jawab ringkas dan sebagai penutup juga, kesimpulan. Subhanallah. Kalau kita dapat beramal pada salah satu daripada malam Al-Qadar, ganjaran dia. Ingat tuan-tuan, Allah sebut apa? Khairun min alfi syahr. Allah Akbar. Maksudnya bukan berhenti takat 1,000. Lebih baik daripada 1,000. Allah Akbar. Mungkin 2,000, mungkin apa, tak tahu. Tapi Allah sebut, confirm Allah sebut, khairun, lebih baik daripada 1,000. Seandainya kita berjaya melalui 10 kali Ramadan dalam kehidupan kita ni, 10 kali yang kita lalui Lailatul Qadar, Allah Akbar. maka dah 840
840 tahun dah. Paling minimum kita boleh dapat amalan yang kita buat. Sedekah kita, qiyamul lail kita, baca Al-Quran kita, apa yang kita buat itu semua digandakan. Khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Maka rebutlah amalan-amalan tuan-tuan. Dan yang paling kurang kita sebut tadi ni 2 rakaat sembahyang isyak berjemaah, subuh jemaah. Apatah lagi tarawih kita, solat jemaat, apatah lagi sunat witir kita, bacaan Al-Quran kita. Semua ni akan melayakkan kita mudah-mudahan untuk kita mendapat Al-Qadar. Jaga 10 akhir Ramadan. Kita doakan supaya Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa dan paling baik dalam kehidupan kita. Azam kita nak solat tarawih dan solat witir sehingga sampai habis Ramadan tahun ni. Jangan ada satu malam pun yang kita skip, sebab kita takut yang kita skip itulah Allah kurniakan Lailatul Qadar yang kita tak dapat. Maka subhanallah saya simak tuan-tuan, dan azam sungguh-sungguh untuk kita buat yang terbaik. Susun jadual amal kita cantik-cantik. Sebab apa? Sebab dulu kita telah tinggalkan dan kita bazirkan Ramadan-Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita buang saja. Tahun ni kita nak buat yang terbaik dan kita nak jadikan yang terbaik, dan kita berdoa kepada Allah juga untuk Allah kurniakan kepada kita Al-Qadar, dan untuk Allah salih azimat ampunkan dosa kita dan terima segala amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Wallahu insya-Allah rancang baik-baik supaya tak tinggal tahajud, tak tinggal tarawih dan semuanya. Insya-Allah Ustaz, di hujung ni mungkin Ustaz ada sedikit bacaan doa sebagai penutup program. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah ya Rahman, Engkau jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau panjangkanlah usia-usia kami supaya kami dapat masuki Ramadan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala amal kami yang kami lakukan dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Engkau ikhlaskanlah hati kami, ya Allah. Dan Engkau terimalah segala amal-amal yang telah kami lakukan, yang akan kami lakukan dalam Ramadan ini, ya Allah. Engkau jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kami dan meletakkan kami daripada kalangan orang yang bertakwa di sisi-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Kepada anda, keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga panelnya Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, hari ini hari Jumaat, hari sibuk orang bekerja. Pulun ibadah sampai lumat sebagai jambatan untuk ke syurga. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.